tokoh-tokoh lain seperti Datuk Mustafa, Nurbat Campa, Sultan Abdul Hamid II, Wan Daim diangkat menjadi Raja Campa. Ini sejarah. Kalau tuan baca sejarah Campa, akan ada ini. Dan kita lihat jatuhnya kerajaan Melayu Campa ini disebabkan oleh pengkhianatan seorang pengawal dia, orang dalam menteri dia. Khianat dan akhirnya jatuh kepada tangan China, Vietnam yang datang menyerang tu. Bertubi-tubi menyerang. Tapi kekuatan mereka ada, tapi oleh kerana berlakunya pengkhianatan, jatuhnya. Ini contoh-contoh kebesaran kerajaan Melayu Campa. Okay. Ini masjid kuno dia ada lagi. Ni. Dan ini merupakan sains Siti Zubaidah tentang perang Cina di Campa. Okay. Jadi kita lihat 6 tiang ini habis jatuh kerajaan Melayu Campa. Sekarang tinggal kerajaan Vietnam, China Vietnam. But diteruskan kerajaan Melayu Patani, kerajaan Melayu Senggora, kerajaan Melayu Ligor, kerajaan Melayu Kedah. Tuan baca sejarah akan dapat lihat kerajaan-kerajaan Melayu ini. Tapi sekarang terlihat macam mana? Cina Thai telah berjaya menguasai semua ini. Dan tuan-tuan pergilah ke negeri Thailand sekarang ini, kan? Apa bahasa pengantar dia? Bahasa Thailand. Itu adalah bahasa diwujudkan oleh Cina-Cina itu. Pergi mana kerajaan Melayu Patani ini? Dah tak ada. Okey? Dah tak ada. Cuma kita banggalah kita orang Mutukura berasal dari Patani. Okey? Tapi akhirnya kita hilang. Di mana kerajaan kita? Hilang kedaulatan dia. Okey, ini merupakan perancangan secara terancang mereka ini. Okey, ini kerajaan Ligor. Ini kerajaan Langkah Suka ataupun kerajaan Patani. Kataha di sini. Okey, ini Kesultanan Melayu Patani. Ini kerajaan Melayu Shon. Mun. Di Myanmar dah, tadi Myanmar kan? Di kawasan ini, kepulauan ini. Saya tak sampai, saya baca dalam satu artikel, dia kata, kalau tuan-tuan pergi ke sini, kepulauan ini terdiri daripada orang Melayu dan dialek mereka adalah dialek Kedah. Ini sebiji ni. Kita Langkawi sini kan? Bawah Langkawi kan? Ni kerajaan. Ni kerajaan Melayu Mon dipanggil dulu. Daripada tahun 1057 sehingga 1287. Maksud bahawa 200 tahun lebih memerintah, tapi gone, jalan habis. Jadi kita kena melihat sejarah ini. Kita tak mau esok kita akhirnya orang Melayu Malaysia, orang Melayu tanah Melayu rupanya pakat esok hantar bantuan, buat derma, buat korban, bantuan pam air, mungkin di mana lari di mana, tak tahu kita. Kalau kita tidak memahami sejarah dan kita tidak memahami memulakan perjuangan kita. Okey? Baik, gelombang kedua. Tadi gelombang pertama 6 tian. Boleh clear? Ada soalan apa? 6 tian. Okey? Pergerakan ke selatan. Itu mereka cara besar-besaran. Kalau tuan-tuan baca, saya baca sejarah Kedah. Macam mana Cina Thai ni berjaya menangkap panglima-panglima Melayu ni, akhirnya diseksa, diikat di mana tak? Kan pokok dia ambil buat nipah, panggil pokok apa? Pokok nipah kan? Pokok nipah kan? Kan daun tu dia pucuk dia tajam naik kan? Dia bogelkan panglima ni, dia ikat, bagi punggung, lubang punggung tu masuk sikit dalam pucuk nipah tu. Pucuk nipah tu akan naik, tembus, diseksa begitu. Kita baca sejarah, bila baca tu kita rasa perjuangan orang dulu cukup hebat, diseksa begitu. Bayang tengok berbulan-bulan duduknya tu, akhirnya mati kering gitu je. Ini kita lihat sejarah kita.
Wow, Mat, ada gula kan? Alhamdulillah. Okey. Baik, gelombang kedua ialah kedatangan Francis Light ke Pulau Pinang. Jadi cikgu tak membincang soal kerajaan Melayu di Filipina dan sebagainya. Okey. Ingat terang ni berlakunya proses dipanggil Nam Tien itu. Baik. Gelombang kedua. Gelombang kedua ialah kedatangan Francis Light ke Pulau Pinang. Pada tahun bila? 1786. Ke Pulau Pinang tu. Dan ketika itu penduduk di Pulau Pinang ada 3,000 orang Melayu. Dan akhirnya kedatangan Francis Light ini telah berjaya mengubah demografi penduduk di Pulau Pinang. Buktinya sekarang kita pergi Pulau Pinang, saya bekerja 4 tahun setengah di Pulau Pinang, Komtar tu kan, orang Melayu akhirnya lari semua beli rumah di Kulim, beli rumah di seberang Perai Utara. Ambil yang tahulah duduk Pulau Pinang kan, beli rumah di seberang Perai Selatan, sebelah dekat dengan Perai Untak ni. Okey, betul tak? Pulau habis. Tuan-tuan pergi sekarang ke balik pulau, cikgu masa belajar dulu di Pulau Pinang, kita buat praktikal mengajar di balik pulau tu, letakkan 100% orang Melayu dan penduduk dia. Itu tahun 85. Sekarang pergi tengok, Amir boleh cerita? Boleh cerita tak di Pulau Pinang? Terus boleh cerita dia keadaan di balik pulau macam mana sekarang ni? Dia pakai macam basi dia boleh. Tak apa. Jadi kita lihat berjaya mengubah demografi Pulau Pinang. Dan kita lihat Jabatan Pendidikan Pulau Pinang pun dia telah membeli tanah di area Bukit Mentajam tu. Dia mohon kepada kementerian untuk membina pejabat pendidikan, jabatan pendidikan yang baru di sana. Bila bawa proposal tu kepada ni, TYT kata no. Kalau semua dah lari pada pulau ini, tinggal siapa? TYT tak benarkan. Itu kekal tu Jabatan Pendidikan Pulau Pinang tu di Bukit apa? Bukit Kombik Bukit Gambir, Bukit Gambir di Pulau Pinang tu kan. Bangunan itu. Asal dia dah dapat tanah dah. Jadi semua pakat lari habis. Dan terlihat Pulau Pinang akhirnya hampir terlepas. Itu telah mengubah demografi penduduk. Ini berlaku. Okey, ini berlaku. Cuba kita tengok statistik sikit. Tengok pertambahan peratus Cina. Setiap tahun daripada 1833, 51 telah meningkat, bertambah sampailah sekarang ini terlihat. Ini proses gelombang kedua yang dibawa oleh penjajah British. Jangan kita melihat sejarah ini secara terpisah-pisah. Ini British, ini Cina. Tapi kita lihat semua itu dikawal oleh Zionis Yahudi ini. Terang, tengok macam mana adakah negeri Cina itu juga dikawal oleh Zionus Yahudi. Okey. Negeri Selat juga terlihat. Negeri Selat tahu tak apa dia? Orang sejarah tahu lah kan. Kita ada tanah Melayu ni, bila British datang menjajah kita, mula-mula dia pergi ke Pulau Pinang, berjaya ambil Pulau Pinang melalui tipu helah dia, tak mahu cerita bab ni lah, melalui Sultan Kedah dan undang-undang, akhirnya dapat Pulau Pinang. Lepas tu dia pergi ke Pangkor, melalui perjalanan Pangkor sebagainya, akhirnya berjaya mendapat jadi resident di Perak. Lepas tu dia pergi ke mana? Ke Singapura, Rifle, akhirnya berjaya mendapat Singapura daripada kerajaan Melayu Johor. Pergi ke Melaka kan, akhirnya dia masuk ke Negeri Sembilan, menjajah Negeri Sembilan, Selangor melalui Sungai Ujong dan sebagainya. Itu sejarah, itu style ni. Akhirnya dia membahagikan tanah Melayu ni kepada 3 jenis. Pertama, Negeri Selat. Negeri Selat ni adalah Pulau Pinang, Melaka, Singapura. Itu Negeri Selat. Lepas tu negeri
negeri-negeri Melayu bersekutu, iaitu Perak yang dijajah, yang ada kuasa residen dia. Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Tu kan? Betul kan? 3 tu kan? Yang lain tu negeri-negeri tidak bersekutu. Johor, Pahang, Terengganu sebagainya negeri tidak bersekutu. Baik. Negeri-negeri selat ni mereka kuasai penuh. Mereka berkuasa penuh. Kalau di negeri-negeri Melayu bersekutu ini, mereka hanya meletakkan residen. Macam kita di Perak ada residen yang pertama iaitu JWW Bush. Ingat ke tak? Oh, ingat lagi. Akhirnya dibunuh oleh Datuk Mahajalele. Betul tak? Di Pasir Salak kan? Itu sejarah dia. Dan akhirnya terus lantik presiden kedua dan ketiga. Dan kita lihat, kita dulu di Larut itu satu kawasan lain sebenarnya dijajah atau diperintah oleh Ngah Ibrahim, tapi akhirnya berjaya diambil oleh British kan, dan dihalaunya akhirnya Ngah Ibrahim hilang kuasa. Yang tinggal adalah Museum Ngah Ibrahim di kat Pulau Sepetang tu. Tu yang ada kan. Itu sejarah dia. Tak apa, cikgu tak mau gini. Sebab kalau belajar sejarah, kita akan nampak itu. Dan sejarah itulah yang mengajar kita dan sepatutnya kita ambil pondoman.